Engkau raga. Kau nampak ni? Kau pergi belajar sekarang. Kejap lagi time exam apa kau jawab? Hanya Tuhan yang mampu menguji kita. Kenapa soalan exam susah-susah? Kau pergi belajar sekarang. Kejap lagi advertisement pun kau tak tahu apa benda. Lepas tu kau minta grade turun. Cantik muka kau. Kau pergi belajar sekarang ni kalau dah hire ni, dengan nyawa tak dapat, raga kau pun hilang. Kau pergi belajar. Sewok punya raga. Macam aku, arwah ayah aku kerja pegawai custom je, duduk rumah flat, gaji bulan-bulan 1,800 je. Adik-beradik 3 orang. Ayah aku sendiri cakap dia tak ada harta nak bagi kat anak-anak. Dia cuma bagi pelajaran. Melalui pelajaran lah, macam aku belajar sampai master, kakak aku belajar sampai degree. At least kita orang boleh rasai kehidupan yang berbeza dengan pelajaran yang kita orang ada. Kita orang tak ada harta, tak ada syarikat yang juta-juta kita orang nak waris daripada mak bapak kita orang. So korang tolonglah, kalau ada peluang untuk belajar tinggi, pergilah belajar. Grab the opportunity guys. Serius aku cakap, pelajaran ni sangat berguna. Okay, macam duit lah. Korang ada duit yang banyak, korang tak ada ilmu, tak ada apa semua, duit tu akan hilang macam tu je. Tapi kalau korang ada pelajaran yang cukup, ada knowledge, insyaAllah korang boleh grow kan aset-aset, duit-duit, peninggalan mak ayah korang, bisnes korang or whatever. Okay? Saya setuju apa Abang Amri tu cakap. Yang mana pentingnya pelajaran ni bukan hanya untuk kita dalam pekerjaan, tetapi dalam kehidupan kita. Selama mana kita hidup tu, kita perlukan ilmu. Betul. Jadi tak boleh dipandang enteng tentang pendidikan dan juga ilmu. Dan hari ini kita bersama dengan 2 orang yang popular dan juga berilmu untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Syazwani Hasrita. Saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wani. Saya sihat, Alhamdulillah. Aisyah sihat? Aisyah sihat. Dia tengah mungkin tengok kat rumah. Alah. Dia panggil apa? Ibu Ibu. Mesti ni ibu. Belum. Tapi saya sekarang ni, Mama. Mama tu sini. Okey. Dan kita juga bersama dengan Encik Fazli Aziz, selaku perunding motivasi kita untuk hari ini. Okey, Fatin. Sebelum kita mulakan perbincangan kita kan, saya nak baca dulu komen yang rakan kita di Facebook oleh Rashidah Ramli. Dia kata, pendidikan tu penting untuk kehidupan kita. Glamour tu akan datang kemudian. Okey, saya tahu topik hari ini agak kontroversial sedikit sebab ialah apatah lagi sedang meniti di bibir ramai orang. Ramai yang menghentam pendapat sesetengah individu yang mengatakan bahawa pendidikan ni tak penting. Result SPM yang mereka dapat itu tidak digunakan, tidak ada value dan sebagainya. Dan ini sebenarnya menimbulkan kemarahan ramai orang. Tetapi sebagai permulaannya, kita bagi background check sikit. Untuk Wani sendiri adalah graduan ijazah muda Sains Perubatan. Betul. Kalau convert dalam English, Bachelor in Medical Science. Betul. Medical Science. Jadi sepatutnya jadi saintis. Pegawai sains mungkin. Okey, dan Yana jurusan undang-undang. Kalau Fatih? Saya art and design, lepas tu saya Mascom lah, kewartawanan. Dan Encik Fazli? Saya kaunseling. Kaunseling. Dan Pendidikan. kenapa saya tanya adalah untuk kita sebenarnya establish yang walaupun kita sebenarnya semua ni berada dalam bidang yang kita keluar TV. Okey. Bidang yang menunjukkan kita ni di khalayak ramai dan sebagainya. Tetapi untuk Wani sendiri kan, mungkin waktu itu di persimpangan juga. Nak pilih sama ada untuk menjadi seorang penyanyi yang datang dengan keglamorannya itu ataupun untuk memilih sebagai seorang pegawai perubatan. Ada tak dalam dilema waktu itu? Dalam dilema tak ada sebab waktu Wani masuk dalam industri waktu tu 2016. Saya ingat lagi. Time tu cerita baliklah dulu. Boleh. Waktu tu saya berada di tahun akhir ijazah saya. Dan waktu tu ibu saya kena, time tu kan oil and gas kena retrench. Kena yang berhenti ramai-ramai tu kan. So saya duduk berdua dengan ibu saya waktu tu dan kita hilang sumber pendapatan. Dan time tu saya pun tengah macam mana ni kita kena lagi sikit je ni nak habis ni. Tapi ibu dah tak kerja ni, macam mana kita nak buat? Dan pada masa yang sama datang offer untuk saya sign sebagai recording artist. Dan time tu saya memang, kita bercerita tentang ilmu, tak ada ilmu langsung. Yang saya tahu menyanyi sahaja. Saya tak ada ilmu langsung macam mana masuk dalam industri ni, macam mana pembawakan diri dan sebagainya. Cara nak bernyanyi dengan teknik dan sebagainya, tak ada langsung. Tapi saya pergi juga atas disebabkan kita kena ada macam
at least saya try. Cuba. Pada masa sama saya cuba untuk tidak tinggalkanlah. Of course saya memang habiskan dengan habiskan ijazah yang saya belajar ni dan teruskan kerjaya juga sebagai seorang penyanyi. Dan bercerita tentang ilmu ni, bila saya masuk pula dalam bidang industri ni, saya tak ada ilmu, tapi benda tu bila dah jadi sebagai kita punya, orang kata tu periuk nasi kan, kita ada inisiatif sendiri untuk masuk kelas vokal dan sebagainya. Untuk mencari ilmu. Betul. Tapi sebenarnya Wani belajar benda tu in the hard way sebenarnya. Bila kita masuk dalam anugerah juara lagu pertama, Menahar Rindu, saya terima banyak sangat kecaman yang sangat hebat disebabkan kekurangan saya. Dan disebabkan itu, kita lagi nak macam, okey tak boleh ni, takkanlah lepas nyanyi kena kecam lagi kan. Kena tambah lagi ilmu. Belajar sampai sekarang lah. Jadi grad tahun? 2017. 2018, Wani menang anugerah bintang popular berita harian. Wow. Maksudnya seiring. Seiring. Okey. Dan apa yang Wani kongsikan itu sebenarnya, kalaulah ada segelintir yang berkatakan SPM ini masih tidak relevan, sebenarnya itu yang menempatkan kita ke universiti dan seterusnya kita nak pilih kerjaya apa yang kita perlukan. Dan Wani mungkin bonus sedikit, dia ada bakat yang mana boleh bergerak seiring. Tetapi masalahnya sekarang ni Cik Fazli, orang dah tak nampak dah bakat tu, dia nak cuba nasib. Cuba nasib ni maksudnya rasa macam tak ada pelajaran, tak apa, why not kita jadi influencer, why not kita jadi podcaster dan sebagainya. Dia macam jalan singkat lah. Jalan singkat. Bagaimana kita nak melihat situasi ini? Sebenarnya ini memberi kesan juga kepada adik-adik kecil yang meningkat naik, melihat kepada semua orang nak jadi glamour, siapa yang nak jadi doktor, siapa nak jadi jurutera. Sebenarnya ini antara kebimbangan saya juga sebenarnya, sebab bila kita melihat dalam keadaan gig ekonomi sekarang kan, saya rasa kita tak boleh lagi untuk melihat jurang generasi sekarang. Generasi sekarang adalah generasi mungkin alfa, generasi yang sebenarnya sukakan flexibility dalam kerja. Suka flexibility dalam kerja, maknanya dia boleh waktu nak pergi kerja, dia pergi kerja. Waktu tak nak pergi, tak pergilah. So antara yang fleksibel ni adalah antaranya content creator, e-hailing dan sebagainya lah kan. Tapi maknanya bila kerjaya-kerjaya sebegini ni, dia pada saya dia bersifat sementara. Tapi content creator ni pun sebenarnya nak tak nak, kalau kita kata glamour dengan ilmu, dua-dua kena ada. Betul. Sebab kalau you tak ada ilmu pun, you tak boleh nak create konten yang berkualiti yang menyebabkan you jadi glamour. Betul. Kan? Berapa ramai yang buat konten sampah? Kan, tak glamour, tapi glamour jugalah, tapi glamour dengan sampah lah kan. So bila glamour dengan sampah, maknanya orang tidak akan respect you. You popular tapi tanpa respect, popular tanpa hormat, popular tanpa manfaat pada masyarakat. So berbalik kepada ceritanya, pada saya macam ni sebenarnya. Bila sebut tentang glamour dengan ilmu, kalau contoh kita ambil ilmu SPM lah. SPM ni kenapa ada orang sebut macam tu? Pada saya mereka sebut macam ni sebab mereka merasakan subjek-subjek yang mereka belajar tu tak dapat digunakan dalam kehidupan. Tapi mereka lupa untuk melihat proses belajar tu. Betul. Sebab yang membentuk sikap, karakter kita, personality kita ni adalah proses tu. Betul. Kan? Contoh kalau you sendiri, kalau contoh bila nak belajar pun you tak ada kesungguhan nak belajar. Agak-agak bila you bekerja ada kesungguhan tak? Tak ada. Belum tentu ada. Betul. Sebab tu pada saya, kenapa ada ujian? Bila belajar pula ada ujian. Sebab ujian tu adalah untuk mengukur usaha yang telah dilakukan tu ada hasil ke tak. Maknanya kalau result tu rendah, maknanya kemungkinan kita kena tengok pada prosesnya. Cara belajarnya, fokusnya, dan juga apa aktiviti yang dilibatkan sepanjang dalam proses pembelajaran tu. Sebab tu kalau kita kata, contohlah, bila kita kata SPM tak ada fungsi, tak berguna apa semua kan. Tapi hasil yang keluar tu, karakter kita tu. So sebab pada saya, ramai orang yang memang betul dia tak berjaya SPM, tapi di luar dia berjaya. Kerana apa? Kerana karakter. Kan? Yang macam ni berjaya biasanya, dia mungkin akademik dia lemah, tapi dia aktif di sekolah. Kan? Wanita, saya yakin wanita, ni semua jadi aktif di sekolah ni. Tengok muka tahu dah. Dia bukan muka ulat buku, tengok buku. Dia pidato dulu. Kan? So itu sebenarnya akan membentuk. Sebab tu kalau kita kata proses sekolah ni, ilmu ni sebenarnya saya bila sebut ilmu tu luas. Betul. Jadi kalau ada orang yang menafikan ilmu tak penting, sebenarnya dia silap. Sebab walaupun contoh dia mungkin boleh berjaya walaupun dia tak cemerlang SPM. Tetapi dia juga memerlukan orang yang berilmu untuk bersama dengan dia. Betul. Kalau dia ada syarikat, dia kena ada ambil accountant. Accountant belajar juga. Kan? Dan saya suka sangat-sangat apa yang Cik Fazli cakap ni Tawan ni. Sebab apa tahu? Mungkin rata-rata ada dalam kalangan pelajar sekarang yang merasakan bahawa pergi ke sekolah ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ni sekadar untuk dapatkan slip SPM, sekadar untuk mendapatkan segulung ijazah dari universiti
dan sebagainya. Hakikatnya pergi ke universiti dan sebagainya ini, ke sekolah Wak Imam, okey, adalah untuk kita belajar bukan sahaja dari sudut akademik. Bukan sahaja dalam kelas. Betul, bukan sahaja dalam kelas. Kita juga ada sesi kurikulum dan sebagainya. Dan apabila kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi pendidikan, kita ada kerja berkumpulan, ada assignment secara berkumpulan yang perlu kita siapkan, ada presentation, pembentangan yang akan mengasah soft skill kita. Dan ini sebenarnya yang akan kita praktikkan apabila kita masuk ke alam pekerjaan nanti. Bukan sahaja mengasah dari segi cara kita berfikir, tetapi juga adalah dari segi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Itu sebenarnya. Saya mungkin saya boleh tambah sikitlah. Mungkin ada di kalangan anak muda yang rasa masuk universiti tak penting. Saya kata masuk universiti ini penting. Sebab apa? Selain daripada kita dapat ilmu lah, ilmu tu penting. Tapi ilmu lain-lain, ilmu di luar bilik darjah. Contoh, networking. Betul. Kan bila kita duduk dalam level-level pelajar degree ataupun master atau PhD kan. Mana mereka ni yang akan keluar, dia akan jadi ketua jabatan, dia akan jadi penerbit yang akan jadi. Maknanya nanti networking kita, circle kita adalah circle-circle orang yang berjaya. Tapi kalau kita duduk dalam circle yang mungkin yang biasa-biasa, maknanya untuk keluar membina networking yang besar-besar ni sebenarnya pada saya agak sedikit sukarlah. Okey, dan saya sangat setuju, dan mungkin kita ada komen juga untuk kita raikan daripada kita nak baca daripada Haziq ya nak. Okey, Hajiq Razi. Okey, kerana glamour diorang pandang hidup mewah. Diorang pandang hidup mewah, ada itu dan ini. Hakikat mereka pun harungi hidup penuh liku. Dengar tu. Manakala pendidikan ni hanya rugi masa, belajar tinggi-tinggi, gaji tetap sikit. Walhal, pelajari ilmu takkan habis selagi masih bernyawa. Glamour bila-bila masa boleh jadi. Setuju atau tidak? Wani setuju ke? Kadang-kadang rasa macam dunia glamour ni rasa macam rich. Masa mewah dan sebagainya, cantik dan sebagainya. Tapi ada juga sebenarnya cabaran-cabaran di sebalik kecantikan tu. Setuju atau tidak, Wani? Saya sangat setuju. Nervous kalau kita nak cakap pasal dunia glamour ni kan. Sebenarnya dunia glamour ni penuh pancaroba sebenarnya, penuh ujian untuk kita yang saya pernah ada satu time kita lupa diri kejap dalam ni. Dan zaman tu sangat-sangat tak best. So kita perlu ada, orang kata tu ilmu untuk kita macam kita ni macam dah lain dah ni, kita ni macam dah jauh dah ni. So kita tarik balik diri kita, and kita muhasabah diri balik. Dan perlu juga orang sekeliling yang tengok kita dah lain dah ni. So datang balik sini, duduk balik dekat jalan yang betul. So dia tidak seindah lah yang disangka dunia glamour ni. Dan pada Wani, glamour dan pendidikan, mana yang lagi penting, mana yang seiring. Kalau glamour perlu seiring dengan pendidikan. Tetapi orang yang berpendidikan ni dia sebenarnya terpulang kepada diri masing-masing. Orang yang berpendidikan yang punya kerjaya yang tetap, kadang-kadang dia orang tak perlukan pengglamour itu sebab dia orang dah berjaya dah dengan kerjaya mereka. So, tapi dalam bidang ini Wani rasa ilmu tu sangat-sangat perlulah dari semua segilah, dari segi cara kita bercakap, kita punya pembawakan diri macam mana. Yang kita berada dalam industri ni, kita deal dengan macam-macam orang. Wartawan, klien dan sebagainya. Cara menjawab soalan dengan wartawan pun perlu ada ilmu sebenarnya. So sekecil-kecil itu pun perlu ada ilmu. Nikah lagi yang besar yang untuk kita deal dengan klien dan sebagainya. So pada Wani memang sangat-sangat penting. Betul. Dan Wani, mungkin kalau kita boleh tambah sedikit kan, kalau untuk adik-adik yang mungkinlah ada terdengar podcast-podcast yang sebegitu, mungkin ada terdengar kata-kata oleh orang yang lebih berusia daripada mereka yang mengatakan pendidikan itu tidak penting dan sebagainya, dan yang mengaitkan bahawa sekarang ni mereka buat duit, berkepuk-kepuk, punyalah banyak dan sebagainya. Dan nak baca sedikit apa yang Fatin cakap tadi tu kan. Manakala pendidikan ni hanya rugi masa, belajar tinggi-tinggi, gaji tetap sikit. Cik Fazli, saya rasa kan apabila kita dikaburi semata-mata dengan wang dan juga glamour, sampai bila kita akan terus mengejar kedua-dua benda ini. Dan ini sebenarnya yang kita nak terapkan dalam diri adik-adik kita. Saya pasal ayat tadi, dia letak definisi berjaya tu pada duit. Kan betul tak? Betul. Maknanya belajar tinggi-tinggi, gaji tinggi, belajar tinggi-tinggi, belajar penat-penat tapi gaji sikit. Gaji sikit. Maknanya benchmark dia adalah income. Gaji. Dan kalau saya tanya balik, kenapa nak popular? Orang nak popular sebenarnya, orang nak duit je sebenarnya.
Kan, betul tak? Betul. Kenapa nak popular? Sebab bila popular, boleh buat duit. Betul. Orang datang minta jadi review produk dan sebagainya. Itu je. Tapi bayangkan kalau popular tapi tak ada duit. Stres itu. Datang mana-mana pun, kau pakai selipar Jepun je. Contoh kan, datang interview wanita hari ini naik basikal contoh. Jadi, itu juga sebenarnya maknanya yang saya nampak orang nak popular sebab orang nak duit je. Dan sebenarnya betul-betul apa orang disebut. Kenapa ada orang tak perlukan populariti? Sebab dia dah dapat semua. Dia dah ada dah semua. Kadang-kadang hidup popular ni kadang-kadang susah. Saya boleh bercakap lah sebab saya tak popular. Mewakili sahabat-sahabat yang popular lah kan. Jadi, pada saya sekarang ni, maknanya bila kita bercerita tentang hal ini, pada saya lah, saya lebih best kalau contoh, kita ada duit tapi tak popular pun tak apa. Tak kisah. Sebab hidup kita tak serabut. Kan? Dan saya yakin ramai populariti ni dia dynamic. Betul. Kan? Mungkin popular zaman sekarang. 10 tahun lagi? Betul. 15 tahun lagi? Dan berapa ramai orang yang popular sekarang, maaf saya sebutlah, mungkin ada artis-artis yang veteran kan. Dah popular. Dulu pernah popular, kemuncak. Tapi sekarang hidup susah. Betul. Kan? So, sebab itu pada saya, sebagai anak muda sebenarnya, bila kita contohlah, nak mengejar populariti juga berilmu. Maknanya sampai bila kita nak kejar populariti, bila kita dah popular, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak bina, supaya suatu masa nanti kita boleh berehat dengan tenang. Betul. Dan kalau kita kaitkan apa yang Cik Fazli cakap ni kan, kita tengok evolusi ataupun perubahan juga kan. Dulu tak ada komputer, ada komputer. Dah komputer riba. Dulu ada telefon, kemudian telefon bimbit. Dan telefon bimbit, telefon pintar. Dan sekarang ni adalah zaman di mana segalanya fast moving kan. Semuanya cepat. Dan sekarang ni zaman social media. Zaman seterusnya ini, apa pula? Jadi kalau adik-adik semua hanya mementingkan keglamoran hanya di social media sahaja, selepas zaman ini tamat, zaman ini berakhir, apa yang akan terjadi kepada adik-adik sekiranya tidak ada pendidikan yang utuh. Yang utuh, betul. Itu yang perlu kita fikirkan. Saya tengok sekarang, contoh kalau kita tengok media sosial kan, glamour sekarang sangat cepat. Tapi jatuh juga sangat cepat. Betul. Okey, Fatin, sebelum kita nak pergi ke pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, saya sebenarnya nak baca satu posting oleh rakan kita yang sering kali juga menjadi tetamu kita di Wanita Hari ini, oleh Bro Amin Idris. Dia ada buat satu upload sesuatu di laman sosial yang mengatakan Malaysia ni senang nak jadi famous. Buat lagu raya, nyanyi sumbang. Hina exam XPM. Terbaru, jadi bapa ayam, zas sekelip mata, jadi selebriti. Please, tolonglah stop making stupid people famous. Nilai dan ilmu dipandang sepi dan sendu. Mungkin sekejap lagi kita akan tanya kepada Wani dan juga Cik Fazli tentang bagaimana kita sebenarnya adalah enabler ataupun orang yang membenarkan perkara ini terjadi, perkara ini berlaku yang akhirnya mencorakkan kehidupan dan minda anak-anak muda kita ni untuk turut mengejar glamour semata-mata. Adakah fenomena ini yang kita cari untuk 2024 dan seterusnya? Kejap lagi kita akan tanyakan kepada Wani dan juga Cik Fazli. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan juga antara pandangan rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Bagi saya, pendidikan tu sangat penting lah. Walaupun you nak jadi TikToker ke, you nak more to fashion ke, tapi kalau you tak ada pendidikan dan ilmu tu, I rasa you tak boleh nak pergi jauh. Sebab you nak jadi, contohnya you nak jadi influencer, you kena ada ilmu, you kena belajar dulu. Seperti contoh saya bagi figura terkenal lah, Khairul Aming. Dia pun belajar sampai peringkat mana, sampai peringkat tinggi juga, baru dia jadi influencer. For me lah, kiranya education tu the most important thing. Before you nak jadi influencer or anything, you kena ada the basic of, yelah macam kita nak kena belajar juga cara kita nak bawa diri kita kan. Jadi for me, education tu memang penting lah. SPM saya buat diploma. Nak buat pun dia tak kasih lagi. Lepas tu dah habis degree pun dia kata lepas kerja, lepas dah menjalani hidup yang macam mana, dah tahu macam nak cari duit sendiri, barulah Tilia start nyanyi. Dan Alhamdulillah pada waktu tu, okey, memang saya marah sangat dengan mak saya. Kenapa tak bagi saya nyanyi? Kerana itu adalah naluri saya yang saya nak sangat. Dah banyak orang bagi offer. Tapi Alhamdulillah sekarang, I feel that's the best thing that I did. Itu dia antara hikmah dia kan. Mula-mula keinginan kita tu ialah kita anak muda, kita nak sesuatu yang seronok, yang best kan. Tapi sebenarnya ibu bapa kita lagi tahu. Dan bercakap mengenai ibu bapa ni, kan apa yang mungkin tular baru-baru ini kan Cik Fazli juga Wani, yang mana berkenaan dengan convocation anak-anak kita sekolah rendah, tadika kan. Di mana di hotel-hotel 5 bintang.
Dan ini sebenarnya adakah ini suntikan awal yang mana dari kecil kita dah cakap untuk hidup dalam glamour yang mana yang diraikan secara besar-besaran dan sebagainya, tapi tak semua orang mampu sebenarnya, ataupun disebabkan media sosial, TikTok dan sebagainya. Ini semua memang dari awal kita dah cakap berkenaan dengan masyarakat kita yang mana kita hidup dalam famous dan juga followers kita tinggi dan sebagainya. Cik Fazi, saya ingat mengejar glamour ni bukan saja individu tau. Tapi organisasi, agensi sekarang pun sibuk buat konten supaya masing-masing glamour kan. Tapi pada saya kita must be realistic. Macam contoh, pada saya faham makna setengah-setengah sekolah buat hari graduasi yang sebegitu. Kadang-kadang bukan apa, sebagai recognition. Recognition ni, penghargaan ni adalah pengiktirafan, salah satu daripada kepulauan emosi. Manusia akan seronok bila dihargai. Kan kita buat sesuatu kalau tak sebut terima kasih tu, tak nak buat lepas ni malahan. Kan? Bukannya ucap terima kasih pun. Benda tu simple tapi nampak very powerful. So sama juga bila graduasi ni sebenarnya tujuannya satu je, untuk memberikan momen-momen indah pada anak-anak. Cuma yang jadi masalah ni, yang nak glamour ni siapa? Betul. Mak ayah. Yang sibuk sewa baju mak ayah. Budak tu ikut je. Kan? Tapi maknanya sebenarnya majlis itu tak ada masalah, cuma pengisian di dalam tu. Maknanya sekolah sendiri kalau dia buat macam tu, sesuai tak dengan kemampuan social economic status ibu bapa dia, sesuai tak anak-anak tu kan. Jadi benda tu mesti ada pada saya mudah bersederhana lah, jangan terlalu ni sangat, jangan terlalu ekstrim sangat. Cari jalan tengah. Anak you grad dekat Dewan Sekolah? Sorry, dekat Five-Star. Anak I grad dekat Hotel 5 Bintang. Ada persaingan dekat situ. Mungkin itu yang dididik daripada kecil. Dan ini sebenarnya kita kena ubah. Kalau kita dulu, saya ingat lagi, kecil-kecil dulu kalau dah habis, katalah habis darjah 4, masuk darjah 5, darjah 5 masuk darjah 6, ataupun darjah 6 nak tinggal sekolah rendah tu kan. Kita buat potluck je. Siapa mak dia buat bihun. Siapa mak dia buat kek batik. Bawa lah kek batik. Kita ingat sampai sekarang. Kita ingat sampai sekarang. Betul. Dan itulah antara kenangan yang kita ada pun waktu sekolah dulu. Tapi saya faham tujuan dia buat tu pun kadang-kadang untuk memotivasikan balik anak. Maksudnya kalau sekolah rendah pun dah macam ni kan. Nanti universiti pun maknanya setiap kejayaan tu akan diraih. Sebenarnya dari satu sudut okey juga, sebenarnya tak ada masalah. Cuma saya kata isunya adalah realistik ke tidak dibuat. Dengan sekolah tu, kalau sekolah ibu bapa tu realistik tak? Kalau buat dalam kawasan kampung, tiba-tiba buat kat hotel kan, sekolah kampung, pendapatan mungkin 1,500, 2,000. So itu tak realistik. Saya ada terbaca juga antara komen-komen yang berkaitan dengan tisu pula. Isu ni yang tu. Isu ni kan, ada yang kata sebab itulah pentingnya PIBG punya mesyuarat tu dihadiri. Dekat situ bincanglah sebaik-baiknya, adakah ini akan memberi kesan yang buruk kepada anak-anak kita dan mampu ataupun tidak sebenarnya. Okey, dan saya nak tanya kepada Wani. Tanggungjawab sebagai seorang yang mempunyai satu followers yang ramai yang meminati dan mengkagumi Wani sendiri, bukan sahaja dari segi nyanyian, cara berpakaian, pembawakan diri dan sebagainya. Tanggungjawab tu sebenarnya besar, apatah lagi mempunyai ramai dan banyak mata yang memandang dan look up kepada Wani. Untuk Wani sendiri, bagaimana Wani walaupun berada dalam dunia glamour ni kan Fatin, tetapi masih lagi ingin memastikan mesej yang disampaikan kepada audiens Wani, followers Wani itu adalah mesej yang betul, bukan semata-mata melihat kepada keglamoran sahaja. Betul. Saya sebenarnya bila bercakap tentang followers ni sampai sekarang masih lagi takut sebab kita manusia juga, kadang-kadang kita ada terslip juga. Kita ada macam tersalah juga kata-kata dan sebagainya. So, apa yang saya buat in the first place, saya cuba sedaya upaya untuk tidak terlampau attach sangat sebenarnya, tetapi ada certain benda pun kita patut suarakan. Saya sebenarnya sangat mengagumi Yana. Masya-Allah. Ya, sebab Yana sangat-sangat orang kata tu berpendirian yang sangat tegas, lagi-lagi bertanggungjawab. Lagi-lagi apa anda berdua? Lagi-lagi bila kita nak sampaikan sesuatu mesej pada mereka di luar sana. Saya honestly, saya masih lagi bila kita nak bercerita tentang satu topik tu, boleh ke tak ni? Nanti bila kita kita post,
confirm ada orang ada artikel keluar dan pendapat orang punya pandangan berbeza-beza. So dari situ dah create pula another mess kan. So saya pun masih lagi bertatih untuk nak berkongsi. Tapi saya sangat salute Yana sebab beliau sangat-sangat orang kata tu begitu kuat pendirian and sangat outspoken. Sebenarnya kita sama je Wan. Saya tanya apa yang menyebabkan Yuaina sebenarnya Saya tahu. Boleh teruskan soalan Cik Fazli tu. Maksudnya dekat awak lah sebagai yang mana berpengaruh kan. Sepatutnya kita mempengaruhi orang lain. Bukannya kita cakap sedap mulut, kita cakap nak naikkan view dan sebagainya. Kan? Apa yang membuat awak macam tu? 3 orang ketawa. Alang-alang. Okey, jawapan saya ni akan berbalik kepada topik yang kita bincangkan pada hari ini. Saya adalah seorang jurusan undang-undang, graduan jurusan undang-undang. Dan sebenarnya apa yang saya belajar sewaktu di law school dulu yang membentuk cara saya berfikir dan juga cara saya bercakap dan juga cara saya berinteraksi dengan orang. Waktu first dulu saya mengacara Nona, saya ingat lagi producer saya waktu tu, Khairul Bariah, Kak Berry, dia kata, Yana, jangan mengacara Nona macam tengah berdebat. Jadi ini yang kita ambil apa yang kita belajar sewaktu di peringkat universiti dan sebagainya itu untuk kita terapkan dan bawa kepada apa yang sedang kita lakukan dari segi pekerjaan kita sekarang. Betul. Adaptasi. Itu perkataannya. Jadi bagi saya sebenarnya, saya pun tak berani untuk bercakap sesuatu yang saya tak tahu. Itu yang pertama. Saya takkan bercakap benda yang saya tak buat research dulu. Untuk apa-apa saja video yang memberikan fakta, saya akan buat esei dulu. Saya research dulu, saya study dulu, betul tak, ada source ke tidak, baru akan saya cakap. Dan itulah apa yang saya sampaikan di social media saya. Dan apa yang disampaikan tu sampai kepada orang yang mendengar kan. Orang kadang-kadang ambil petikan Yana dan sebagainya. Dan ini sebenarnya Cik Fazli dan juga Wani yang mana kita penting ilmu tu dalam kita menjalani kehidupan dan kita bercakap khususnya. Dan nak tambah sikit. Disebabkan itu pembentukan kita, cara kita berfikir daripada dulu sampai sekarang, daripada kita belajar sampailah sekarang ni, cara dia membentuk cara kita berfikir, itu yang kita akan share dekat social media kita. Maknanya bila kita dah ada sesuatu pemikiran, macam contoh Yana tak akan share benda-benda yang pelik-pelik kan. So dari situlah pembentukan diri dan cara kita berfikir tu akan membentuk apa yang kita share dekat media sosial kita. Okey, kita dah macam girls talk. Selamat datang ke rancangan lelaki hari ini. Lelaki bertanya, wanita menjawab. Mungkin semangat ataupun okeylah hari ini kita tutup benda-benda yang macam nonsense, yang macam tak memberi ilmiah, ataupun kalau kita perlukan sesuatu yang glamour, perlu ada sasiah diri juga yang mana orang boleh mencontohi kita, Cik Fazli. Pertama, saya ingat betul kata Amin lah. Stop making stupid people famous. Sebab sekarang ni mereka rasa bila mereka sebut benda ni, contoh SPM tak ni berkesan. Mereka buat macam tu, mereka berkesan, mereka makin popular, semua orang bercakap pasal mereka. Maka ramai orang akan belajar, bila buat macam ni lawan je arus, insya-Allah akan popular. Sebab yang mereka nak dia popular. Insya-Allah viral. Insya-Allah viral. Bila viral, masya-Allah mulia lagi. Bila viral, popular, dia senang buat duit. Itu saja. Sebab itu matlamat dia. Jadi kalau kita hentikan cycle ni, sebab kadang-kadang semua orang nak mengulas. Bila mengulas, automatik dia viral lah. Satu. Yang kedua, saya rasa memang penting orang yang glamour ni ada ilmu. Sebab semakin ramai follower kita, semakin besar tanggungjawab kita. Sebab kita yang nak kena mendidik mereka. Kerana sebenarnya kalau contoh nak popular, kita ikut arus. Tapi adakah mengikut arus itu sebenarnya adalah perkara yang betul? Sebab ada perkara mengikut arus pun tak betul. Kita kena mendidik follower. Saya bagi contoh saya sendiri, saya suka menulis pasal rumah tangga, konten pasal rumah tangga. Saya dah baca buku saya pun. Kan? Kalau saya nak popular, saya puji orang perempuan, saya hentam je orang lelaki. Itu yang jalan mudah lah. Jalan mudah. Tapi saya tak buat benda. Sebab saya kata ada benda saya perlu tegur suami, ada benda saya perlu tegur isteri. Seimbang. Sebab itu kita kena bertanggungjawab terhadap apa yang kita tulis. Ramai orang tak sedar, semakin ramai follower ni, semakin senang jadi MLM. Makin level pahala atau makin level dosa. Sebab betul lah kan? Betul. Satu benda kita sebut, kesannya kan contoh, kalau contoh kita makilah seorang. Kita maki seorang tu. Follower ni akan bercambah-cambah, menambah-nambah, jadi panjang apa semua kan. Ada orang suka macam saya kata itu tak bertanggungjawab. Sebab tu kalau contoh kita sebagai orang yang terdidik ni, kita akan mengelak daripada membuka ruang untuk benda tu berlaku. Itu baru followers, belum media lagi. Belum media lagi. Betul. So sebab tu pada saya menjadi glamour juga perlu, nak glamour pun kena ada ilmu. Bila dah glamour pun perlu ada ilmu. Betul. Bahkan kena didik orang di bawah kita, tanggungjawab kita. Kalau kita buka ruang untuk fitnah dan sebagainya,
Takut nanti muflis akhirat. Betul. Cantik. Konklusi yang terbaik daripada Encik Fazli untuk pembincangan kita pada hari ini, yang mana saya suka bila Encik Fazli kata dan Wani kata tadi, popular dan pendidikan perlu seiring. Kalau tanpa salah satu itu, mungkin kita akan lopsided ataupun sengit sebelah. Kalau nak balance dalam kehidupan, perlu seiring dalam apa jua yang kita lakukan. Walaupun ibu bapa kita arahkan ataupun nakkan kita menjadi seseorang, kita punya minat ke arah lain, kita teruskan ilmu kita. Kita terus mencari ilmu untuk kita kejar cita-cita dengan bermaruah, dengan berpelajaran. Betul. Dan yang paling penting, tidak ada ilmu dalam dunia ni yang sia-sia. Apa sahaja yang kita belajar tu adalah manfaatnya nanti. InsyaAllah. Terima kasih Cik Fazli dan juga Wani. Terima kasih kembali. Kita akan bersama dengan Wani sebentar nanti selepas kita berhenti rehat. Terima kasih juga kepada anda yang hantarkan komen-komen. Banyak sebenarnya, tapi kita tak sempat baca, insyaAllah selepas ini. Kembali sebentar lagi di Wanita Hari ini. Sebelah lagi pun boleh.